masuk lagi dalam fasal bab pada menyatakan fadilat setiap satu solat rawatib secara khusus, iaitu yang pertama solat sunat sebelum solat fardu subuh. Kita masuk kepada perbahasan waktunya. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, setelah masuk waktu subuh, iaitu fajar sadiq. Fajar dia ada dua. Yang pertama fajar sadiq, yang kedua fajar kazib. Yang kata masuk subuh tu iaitu fajar sadiq, fajar yang benar. Maka bila mana masuk waktu subuh, iaitu fajar sadiq, dan sebelum solat fardu subuh, bila waktu untuk kita melaksanakan solat sunat subuh? Yang pertama, pastikan sudah masuk waktu subuh, iaitu sudah jelas fajar tu fajar sadiq. Yang kedua, waktu pelaksanaan solat sunat subuh ini sebelum kita melaksanakan solat fardu subuh. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida wal iqamah minas salati subhi. Adalah Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat solat dengan ringan antara azan dan iqamah solat subuh. Hadis ni kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kalau setiap pagi tu Nabi akan buat 2 rakaat solat dengan ringan. Apa maksud 2 rakaat solat ringan ni? Inilah solat sunat subuh, antara azan dan iqamah. Azan maknanya bila masuk waktu subuh, azan, kemudian Nabi akan buat solat sunat 2 rakaat, kemudian barulah iqamah untuk didirikan solat. Ini waktu dalil menjelaskan bila waktu pelaksanaan solat sunat subuh, ataupun juga yang disebut sebagai solat sunat fajar. Berapa bilangan rakaat? 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh rakaatnya 2 rakaat. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, ini kaifiatnya macam mana? Yang pertama, lafaz niatnya ialah usalli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Ataupun nak juga lafaz yang lain, usalli sunnatal subhi. Yang tadi usalli sunnatal fajri, ataupun usalli sunnatal subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat subuh ataupun saja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hak yang terlebih penting adalah niat itu lintasan dalam hati. Adapun kita dalam mazhab kita Syafi'i, yang usalli itu dipanggil talafuz, disebut sebagai talafuz ataupun berlafaz. Adapun berlafaz hukumnya sunat. Buat dapat pahala lah. Jadi kita dalam mazhab kita Syafi'i, maka kita berlafaz usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala, hak lintahkan dalam hati, saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pasti lintasan hak dalam hati itu penting. Itu penerimaan sahnya ibadah solat kita. Yang kedua, surah yang dibaca selepas Al-Fatihah adalah beberapa surah atau ayat, antaranya yang pertama, rakaat pertama suratul kafirun, dan rakaat kedua suratul ikhlas. Anjuran yang pertama, surah yang nak dibaca ni
dalam sembahyang sunat subuh. Anjuran yang pertama oleh ulama, lepas Fatihah suratul kafirun, Qul ya al-kafirun sampai habis. Rakaat yang kedua selepas Fatihah suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Ia berdasarkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat solat fajar, iaitu solat sunat subuh, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Ini nas dalil yang menyatakan bahawa surah apa yang nak dibaca pada selepas suratul Fatihah dan juga pada rakaat yang kedua selepas suratul Fatihah. Dan anjuran yang kedua, rakaat yang pertama suratul Baqarah ayat 136 dan rakaat yang kedua surah Al-Imran ayat yang 52. Ini agak panjang sikit, tapi kalau ada kemampuan yang hafal boleh, tak jadi masalah. Anjuran yang kedua, kata ulama, bagi surah yang selepas daripada Fatihah dalam kita melaksanakan solat sunat subuh, rakaat yang pertama suratul Baqarah ayat 136. Rakaat kedua lepas baca Fatihah surah Ali Imran ayat 52. Kerana dia berdasarkan dalam satu riwayat juga, hadis sahih riwayat Imam Muslim, anna ibn Abbasin akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat allati fil Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sesungguhnya Ibnu Abbas memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah pernah solat sunat subuh 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh, iaitu pada rakaat pertama selepas Fatihah. Antara keduanya, iaitu rakaat pertama lepas Fatihah, Rasulullah membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, iaitu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Dan juga pada rakaat yang lain, iaitu rakaat yang kedua selepas Fatihah, Rasulullah SAW juga pernah membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 52. Ini berpandukan kepada dalam satu lagi riwayat hadis riwayat Imam Muslim juga. Kemudian yang ketiga, anjuran surah yang dibaca di dalam sembahyang sunat subuh, iaitu pada rakaat yang pertama, anjuran yang ketiga ayat 136 surah Al-Baqarah juga, dan rakaat yang kedua selepas Fatihah surah Ali Imran ayat 64. Bezanya pada rakaat yang kedua tadi, anjuran yang kedua tadi surah Al-Imran juga tapi ayat 52. Anjuran yang ketiga ni surah yang sama Ali Imran tapi ayat 64. Pun berdasarkan dalam satu riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wallati fi ali imran
ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Adalah Rasulullah SAW membaca pada 2 rakaat solat sunat fajar, iaitu solat sunat subuh. Rasulullah pernah membaca iaitu surah Al-Baqarah ayat 136, ilaina unzila wa ma billahi amanna qulu, atau qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah ayat 136. Dan juga ayat yang dalam surah Ali Imran, iaitu ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini amalan pernah Nabi SAW pernah baca. Jadi ada 3 riwayat surah apa yang kita nak baca selepas daripada suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Tapi lazimnya ramai ambil pada riwayat hadis yang pertama, iaitu lepas daripada Fatihah rakaat pertama Qul ya kafirun, lepas Fatihah rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, pun boleh juga, tak jadi masalah. Berkata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, selain daripada surah-surah dan ayat-ayat di atas, boleh juga membaca pada rakaat pertama surah Al-Insyirah. Ni lagi satu lagi pandangan. Selain daripada hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga berkenaan dengan surah-surah ayat-ayat yang nak dibaca selepas suratul Fatihah di dalam sembahyang sunat subuh, ada juga pandangan anjuran untuk kita membaca pada rakaat pertama lepas Fatihah suratul Insyirah, Alam nashrah laka sadrak sampai habis. Dan rakaat kedua suratul Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pun tuan-tuan ramai juga yang jadikan amalan. Ramai juga yang menjadikan amalan dalam dia melaksanakan solat sunat subuh. Rakaat yang pertama lepas Fatihah dia baca Alam nashrah sampai habis. Rakaat yang kedua lepas Fatihah dia baca Alam tara kaifa sampai habis. Kerana ini disebutkan dalam kitab Rasail Al-Hajah yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Telah sampai kepadaku riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub. Arbabul qulub ni orang salih, orang-orang salih yang dapat dididik hati mereka, yang mereka cukup takarub dengan Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, ada riwayat di kalangan arbabul qulub, orang-orang yang saleh yang hampir dekatnya dengan Allah Ta'ala, bahawa siapa yang membaca suratul Fatihah dan suratul Al-Insyirah, suratul Insyirah, Alam nashrah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua selepas suratul Fatihah dia baca suratul Fil, Alam tara kaifa sampai habis pada rakaat yang kedua dalam solat sunat subuh ataupun dalam solat sunat fajar, dia akan selamat daripada kejahatan orang zalim dan musuhnya. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Lepas tu ada di kalangan tuan-tuan kita yang memang menjadi amalan dalam dia melaksanakan solat sunat subuh, lepas Fatihah Alam nashrah, rakaat kedua lepas Fatihah Alam tara kaifa. Kerana apa? Kelebihannya insya-Allah Allah Ta'ala pelihara dia, jaga dia daripada gangguan, tipu daya, kejahatan orang yang zalim, hak musuh dia nak buat inyanya, Allah Ta'ala benteng, Allah Ta'ala dinding, Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan. InsyaAllah segala urusan dia pada hari tersebut dipermudahkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ini pun boleh untuk dijadikan amalan. Kita jangan duk bertelagah tuan-tuan berkenaan dengan surah lepas Fatihah nak baca apa, kerana hukum surah nak baca selepas daripada Fatihah ni hukumnya sunat saja. Sunat je. Boleh ambil lah mana-mana nak mengamal, dalam riwayat mana-mana tak jadi masalah untuk kita mengamalkannya di dalam sembahyang sunat subuh. Kemudian Imam Ghazali berkata, ia benar dan tidak ada keraguan padanya.
dinukilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ya betul. Siapa yang mengamalkan sembahyang sunat subuh, rakaat pertama lepas Fatihah dibaca Alam Nasrah sampai habis. Kemudian rakaat kedua lepas Fatihah dibaca Alam Tarakai sampai habis. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang disebutkan bahawa dia selamat daripada kejahatan orang zalim, dia dipelihara daripada musuh-musuh yang orang nak buat inyai pada dia, insya Allah benda tu betul, benda tu benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kerana dari segi mujarrabatnya, maka hasillah daripada apa kelebihan tersebut. Di samping itu boleh juga membaca apa sahaja surah atau berdasarkan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya daripada Al-Quran, iaitu dalam solat. Tapi tuan-tuan nak baca surah lain pun boleh. Kalau tak mau dalam mengikut riwayat yang pertama, kedua, ketiga dan apa pandangan daripada Imam Ghazali tadi, tuan-tuan nak baca apa sahaja surah yang lain pun boleh. Kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah mana-mana yang mudah yang kamu dapat membaca daripada Al-Quran. Itu dalam solat kita lepas Fatihah nak baca surah apa pun boleh, tak jadi masalah. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah sesuatu yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Iaitu lepas kita baca surah Fatihah, maka nak baca surah apa pun boleh, ayat apa pun boleh. Berdasarkan nas hadis ini, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Rasulullah pernah menyatakan thumma qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa sahaja yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Terpulang tuan-tuan. Kerana surah, bacaan surah selepas Fatihah ini hanya hukumnya sunat. Melaksanakan solat sunat sebelum subuh dengan ringan. Rasulullah SAW meringankan pelaksanaan solat sunat subuh, solat sunat sebelum subuh dengan membaca surah-surah atau ayat-ayat yang pendek ketika mengerjakannya. Jadi tuan-tuan, sembahyang sunat subuh ni kaedah pelaksanaannya seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Secara ringkas, ringan tu maknanya secara ringkas. Sebab tu ayat-ayatnya pendek. Yang riwayat yang pertama tadi, lepas Fatihah Qul ya kafirun. Rakaat yang kedua lepas Fatihah Qul huwallahu ahad. Surah yang pendek-pendek. Ataupun apa pandangan Imam Ghazali yang menyatakan selepas Fatihah Alam Nasrah, ataupun selepas Fatihah rakaat kedua Alam Tarakai. Itu semua ayat lazim. Kerana apa? Kerana mengambil apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melakukan solat sunat subuh dengan secara ringan, dengan secara ringkas, iaitu membaca ayat-ayat yang pendek. Ini berdasarkan dalam beberapa riwayat hadis, termasuk dalam satu riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, Nabi SAW meringankan kedua-dua rakaat ini sebelum solat fardu subuh. Nabi tuan-tuan bila melaksanakan solat sunat subuh, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi meringankan. Yukhaffif maknanya meringankan, ringkaskan. Jangan lama-lama, bukan panjang-panjang. Surah yang dibaca pun pendek-pendek. Surah yang dibaca pun oleh Rasulullah pun pendek-pendek. Sehingga sesungguhnya aku bertanya, adakah baginda membaca Ummul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah, ataupun tidak? Nak kata ringkas dan ringannya solat sunat subuhnya Rasulullah, sampaikan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah berkata, hal qara'a bi ummil kitab,
Adakah Rasulullah ni membaca surah Fatihah ataupun tidak sebenarnya? Nak katakan ringan dan ringkasnya sembahyang sunat subuh yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam riwayat yang kedua daripada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah terbit fajar sadiq, iaitu bila masa masuk saja waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat melainkan 2 rakaat yang ringan. Yang pertama tuan-tuan, hadis ni nak menyatakan solat sunat subuh Nabi tak pernah tinggal. Nabi jaga tuan-tuan. Nabi cukup pelihara solat sunat subuh kerana ganjarannya besar. Maka oleh itu kita usahakan tuan-tuan macam mana sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan tinggalkan solat sunat subuh. Sebelum kita sembahyang fardu subuh, usahakan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kerana Rasulullah cukup jaga. Kemudian dari segi kaedah pelaksanaannya, iaitu dengan melakukan yang seringkas, yang semudah yang mungkin, surah-surah yang dianjurkan tadi. Kerana itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang ketiga juga daripada Sayyidina Anas bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qultu li ibni Umar ara'aita ar-rak'ataini qabla salatil ghada utilu fihimal qira'ah, faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna wa yu'tiru bi rak'atin wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghada wa ka'anna al-azan bi uzunaihi qala al-Hammad ay sur'ah. Aku telah bertanya kepada Ibnu Umar. Satu hari dia tanya kepada Ibnu Umar, apakah pandangan kamu tentang 2 rakaat sunat sebelum solat subuh jika aku memanjangkan bacaan dalam kedua-dua rakaat? Jadi dia tanya kepada Ibnu Umar, apa pandangan beliau bila aku sembahyang sunat subuh tapi aku panjangkan bacaan dia. Lepas surah Fatihah dibaca surah ayat yang panjang-panjang. Rakaat yang kedua lepas Fatihah dibaca juga ayat yang panjang-panjang. Apa pandangan dia? Lalu dia jawab, adalah Nabi SAW solat pada malam hari dengan 2 rakaat dan solat witir dengan 1 rakaat dan solat 2 rakaat sunat sebelum solat subuh, dan keadaannya seperti azan di kedua-dua telinganya. Hammad berkata, maksudnya solat dengan cepat. Nampak? Rasulullah SAW tak memanjangkan ataupun tidak memilih ayat-ayat yang panjang dalam nak melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat tersebut. Sangat ringkas, sangat cepat. Kalau baca Alam Nashrah pun pendek juga tadi, Alam Tarakai pun pendek juga, Kuliah Kafirun pun pendek, Qul huwallahu ahad pun pendek. Itu ayat-ayat lazim saja. Cukup memadai tuan-tuan kita buat solat sunat subuh. Ambillah mana-mana riwayat pandangan tadi. Kebanyakannya ada mengikut pandangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, selepas salam sunat berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan tangan kanan sebagai bantal. Ini jarang kita dapat buat tuan-tuan. Ni amalan ni hak jarang kita dapat buat. Hak ulama-ulama dulu hak dia buat biasa. Apa amalan sunnah ni? Dia ada amalan sunnah selepas kita sembahyang sunat subuh, sebelum nak sembahyang fardu subuh tu. Dia ada amalan dia. Apa dia? Selepas sembahyang sunat subuh, sunat baring seketika, baring sekejap di atas rusuk sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan. Tak? Kita parah juga nak buat nanti. Terus gaib terus nanti. Tapi ni
Rasulullah SAW memang biasa buat. Baring, cara baring mana je? Rusuk sebelah kanan. Ngiring rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan tangan kanan sebagai bantal. Ni lengan kita. Letak sebagai bantal. Lengan sebagai bantal. Itu cara kaedah baring ketika mana selesai solat sunat subuh dan sebelum kita sembahyang fardu subuh. Kerana amalan ini ada disebutkan dalam satu riwayat hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla raka'atil fajri idtaja' ala shikkahil aiman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW apabila selesai mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, Rasulullah akan berbaring, iaitu mengiring. Cara Nabi baring mengiring di atas bahu kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas bagi salam saja sembahyang sunat subuh, maka Rasulullah pun baring rusuk yang kanan. Kita kalau nak baring tidur pun tuan-tuan, sunnah rusuk yang kanan dulu. Lepas tu tuan-tuan nak cara hak mana itu terpulang lah. Kita ambil sunnah dulu sebelum tidur. Biar dapat pahala tuan-tuan. Kita itiba'un sunnah. Kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Hak tidur kalau boleh rusuk yang kanan. Di sebelah kanan ni mengiring. Lepas tu nak kuat lentang ke apa ke tuan-tuan terpulang lah. Itu lain cerita. Tapi hak ambil dulu amalan sunnah Rasulullah ketika mana tidur. Hatta Rasulullah bila baring seketika selepas melaksanakan solat sunat subuh tu, sebelum sembahyang fardu subuh, Nabi akan baring mengiring di atas bahu kanan Rasulullah, dan menjadikan lengan tu sebagai bantal. Sama ada macam ini tuan-tuan, iaitu tongkatkan tangan ni, kemudian letakkan tapak tangan di atas pipi. Ataupun baringkan, letakkan tapak tangan di pipi. Macam ini letakkan. Supaya apa tuan-tuan? Bila hak sini, letak tangan di sini, tongkat ataupun bawah, dia akan tidur tidak terlalu nyenyak. Ataupun bukan tidur, ini cara tidur, hak tidur untuk kita dapat sedar, dapat bangun. Kalau kita tidur hak cara macam ini tuan-tuan, dia apa-apa jua sekalipun senang bangun. Senang bangun. Bila hak telinga dah terlutup bawah ni, dia payah sikit. Sebab tu Rasulullah SAW akan letakkan tangan ni dari pipi kanan tuan-tuan. Kemudian tongkatkan tangan ni ataupun baringkan. Tapi letak di pipi kanan. Ini cara hak Rasulullah SAW tidur, baring. Letak tangan di pipi kanan tersebut. Supaya cara macam ini tuan-tuan, hikmahnya dia mudah sedar, dia mudah bangun. Tak adalah orang kata tidur mati tuan-tuan. Ini sunnah. Ni kalau dapat buat, Masya Allah, tabarakallah. Tidur seketika saja, kemudian bangun. Dia bukan tidur sebenarnya, baring seketika je. Tak, baring seketika saja, kemudian barulah solat fardu subuh. Dalam riwayat lain juga, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shalla fa in kuntu mustaiqizatan haddatsani wa illa taj'a hatta yu'zana bis salah. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila telah mengerjakan solat sunat subuh, jika aku, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam keadaan terbangun, baginda akan bercakap denganku. Jika tidak, baginda akan berbaring sehingga azan, iaitu iqamah, dibacakan untuk mendirikan solat. Ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baring tu, maka dianjurkan untuk kita baca doa ini sebanyak 3 kali. Apa doanya? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma, ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Tuhan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah aku daripada api neraka.
Ini salah satu amalan doa kita terhindar daripada api neraka. Ketika mana baca ni? Ketika baring tu. Dianjurkan untuk kita amalkan sebanyak 3 kali. Kemudian selepas itu berdoalah kepada Allah Ta'ala sebelum bersedia untuk ke masjid untuk melakukan solat fardu. Faedahnya apa tuan-tuan? Kata ulama, amalan berbaring secara mengiring pada rusuk tadi, pada rusuk kanan tadi, faedahnya apa? Dengan kita menghadap muka dan bahagian depan badan ke arah kiblat ni adalah untuk mengingatkan kematian. Lepas tu awal-awal tuan-tuan hak tidur tu ngiring sebelah kanan, rusuk sebelah kanan, kemudian letakkan tangan hak bawah pipi mengarah kepada kiblat supaya duk ingatkan kematian. Yang mana setiap orang akan mati tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang akan mati. Begitulah kedudukan jenazah ketika mana diletakkan dalam lubang kubur. Jenazah kalau lubang kubur macam itulah tuan-tuan cara kita. Cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dengan harapan mudah-mudahan kita mengingatkan akan kematian itu sentiasa dan bertambah kuat amal soleh ibadah kita kepada Allah. Itu penting tuan-tuan. Atas catatan jika berbaring ini sukar dilakukan, jika baring pada rusuk kanan tu memang agak payah, maka bolehlah solat sunat subuh dipisahkan dengan solat fardu dengan cara membaca zikir. Jadi kalau tak dapat baring cara macam itu tak apa tuan-tuan. Lepas habis main sunat subuh, kita zikirlah apa-apa. Biasanya anjuran apa nak zikir tu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Itu amalan zikir sebelum kita sembahyang fardu subuh, selepas sembahyang sunat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Siapa yang membaca zikir tersebut selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh 100 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, maka dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah. Ini amalan murah rezeki tuan-tuan. InsyaAllah usahakan untuk amalkan. Dan apa juga sekalipun doa-doa yang nak dibaca selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh, ataupun boleh juga nak baca Quran, silakan, tak jadi masalah. Maka buatlah apa saja sekalipun, yang penting perkara itu perkara yang bermanfaat sebelum kita melaksanakan solat fardu subuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini kaedah yang disebut kata ulama bagaimana cara dan waktu untuk melaksanakan solat sunat subuh ini, mudah-mudahan dia menjadi istiqamah kepada kita tuan-tuan. Jangan kita tinggal selepas daripada ini, terus menerus sampai akhir hayat kita dapat melaksanakan solat sunat subuh ini. Kerana itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Adza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.